Hello guys, welcome back to my channel. So untuk review kali ini saya akan review sebuah buku yang pada saya sangat penuh dengan pengajaran, iaitu buku Ahli Alkimia terjemahan The Alchemist yang ditulis oleh Paulo Coelho. So, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana buku ini, naskah ini telah pun diberikan oleh rumah terbitan The Biblio Press. Dan projek ini merupakan kerjasama antara rumah terbitan The Biblio Press dan juga Persatuan Buku Malaysia. So terima kasih banyak-banyak kepada mereka kerana kemurahan hati mereka. Mereka memberikan naskah percuma kepada kami untuk review bukunya. So dalam video ini kita akan cover lebih kurang 6 aspek. Yang pertama sekali, kita akan lihat dulu apa keistimewaan buku ini. Yang kedua, kita akan lihat kepada cover buku. Yang ketiga, kita akan lihat kepada ketebalan buku. Yang keempat, kita akan lihat kepada sinopsis buku. Yang kelima, kita akan menganalisis perkembangan cerita dan juga karakter yang terdapat di dalam buku ini. Dan yang terakhir sekali, kita akan melihat apakah kesimpulan daripada buku ini setelah saya habis membacanya. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat aspek pertama, iaitu apakah keistimewaan buku ini sehingga The Biblio Press mengambil inisiatif untuk menterjemahkan karya ini. Untuk pengetahuan semua, buku ini sebenarnya paling hit, paling popular. So buku ini sebenarnya ditulis oleh seorang penulis yang terkenal. Seorang penulis yang berkelahiran Brazil, dan dia mempunyai bilangan peminat pembaca yang terbesar di dunia. Dia adalah Paulo Coelho. Karya yang paling terkenal di kalangan pembaca dan dalam dunia sastera adalah The Alchemist. Saya tunjukkan kepada anda versi English dan juga The Zahid. Dan sepanjang karya beliau ini, karya beliau telah pun terjual sehingga 100 juta naskah. Dan bukan itu saja, kebanyakan karya beliau ini telah diterjemahkan ke dalam 67 buah bahasa asing. Genre yang diketengahkan adalah pemikiran dan falsafah. Genre ini sangat susah lah juga, sebab how can the fictions and also the philosophy can combine to each other. Sebab falsafah itu sendiri pada pandangan saya adalah begitu sukar untuk kita sampaikan kepada orang. Apatah lagi kalau seorang penulis tersebut berkeupayaan untuk menghasilkan dan mengolahkan satu cerita fiction, dengan menyelitkan falsafah-falsafah untuk kita lagi senang memahamilah. Buku-buku beliau ini banyak memberikan inspirasi kepada pembaca yang ingin memahami dunia ini menerusi cara mereka sendiri ataupun dengan cara yang lain. So dalam setiap karya beliau menekankan bahawa bagaimana sebenarnya kita melihat perspektif alam ini, bagaimana kita untuk memahami apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan pada saya, itu adalah merupakan salah satu, orang kata, makna penceritaan yang begitu memberikan impact lah kepada setiap pembacanya, sehingga menjadikan buku beliau adalah buku yang paling hit juga di dunia lah. Kita lihat kepada aspek yang kedua, iaitu cover buku. Reka letak yang diletakkan di sini adalah sangat minimalis. Bagaimana ada white, ada bayang-bayang, ada tulisan, spine buku dia pun macam ni. Dan juga di bahagian belakangnya hanya ada tulisan dan ada beberapa ekor unta di sinilah. Dan dia, kalau nak diikutkan, dia tidak syarat sangat dengan berbagai warna, dan masa yang sama dia menjadikan kita sedap untuk memandang, tak terlampau syarat. Sebab pada saya lebih suka yang macam ni, yang minimalis. Saya tak suka terlampau banyak sangat warna, ilustrasi, sebab kadang-kadang dia jadi pening. So saya rasa macam saya sangat berpuas hati dengan cover buku ini. Kemudian kita akan melihat ketebalan buku ini. Ketebalan buku yang dipersembahkan adalah standard dengan buku terbitan yang lain lah. So muka surat pada buku ini adalah berjumlah lebih kurang 248, termasuk sekali dengan biodata penulis lah.
Dan setiap orang kata macam di setiap lembaran buku ini banyak sebenarnya syarat sebenarnya dengan berbagai-bagai falsafah, berbagai-bagai maksud yang tersirat dalam kita untuk mengenali dunia inilah. Dan apa yang saya suka tentang buku ini adalah betapa fluffy-nya, tengok macam okey, saya sangat suka. Dia tak keras macam buku-buku setengah buku yang novel. Dia sangat keras sehingga bila kita nak kepakkan dia, kita akan nampak garisan kat sini lah, which is macam tak suka lah. Okey, so macam ni saya suka. Dan pemilihan kertas dia adalah kertas yang ini adalah kertas kegemaran saya. Saya memang suka sangat kertas yang begini sebab dia sangat lembut. Kalau nak baca sampai berbaring pun kita boleh enjoy lagi buku ni. So macam ya, sedap. Okey, keempat kita akan melihat kepada sinopsis buku ini. So apakah yang diceritakan oleh buku ini? Okey, buku ini menceritakan tentang pengembaraan seorang budak lelaki yang bernama Santiago. Okey, Santiago ini dia kerja dia adalah mengembala kambing di sebuah perkampungan terpencil di selatan Spanyol pada ketika itu. Tiba-tiba pada suatu hari dia telah bermimpi tentang misinya untuk mencari harta karun yang tersembunyi di sebuah piramid Mesir. So dia menceritakan pada permulaan ceritanya dia ragu-ragu sama ada mengikut apa yang mimpi diberitahu ataupun dia just menjalani kehidupannya sebagai pengembala kambing. Tapi disebabkan menerusi petanda dunia yang telah ditunjukkan kepadanya serta orang-orang yang telah pun dia jumpa, menjadikan dia begitu kuat untuk mengejar misinya dalam mencari harta karun di Mesir pada ketika itu. Okey, lepas tu kita akan melihat kepada perkembangan cerita, iaitu aspek yang ke-5. So perkembangan cerita ini adalah sangat mudah untuk difahami. Kita boleh lihat bagaimana perjalanan karakter Santiago ini mengembara ke beberapa tempat. Tapi sebenarnya dalam setiap pengembaraan dia berjumpa dengan orang lain, dia berjumpa dengan beberapa manusia lain. Okey, daripada situ dia banyak sebenarnya khazanah-khazanah, falsafah serta kebijaksanaan yang dipelajari oleh setiap orang yang dijumpa lah. So kita dapat lihat bahawa mula-mula pertemuannya dengan perempuan gypsy yang meramal bagaimana mimpi dia tu, sama ada dia perlu untuk meneruskan misinya ataupun tidak. Kemudian dia berjumpa dengan seorang raja tua yang mengajarnya tentang apakah itu kepentingan petanda-petanda dunia. Okey. Kemudian diikuti pula bagaimana pertemuannya dalam pengembaraannya untuk pergi ke Mesir dengan seorang lelaki Inggeris yang begitu taksub dengan ahli kimia, dan dalam usaha lelaki ini untuk mencari ahli alkimia. Dan yang terakhir sekali, akhirnya Santiago berjumpa dengan ahli alkimia yang mengajarnya tentang bagaimana untuk menghayati bahasa dunia, untuk menghayati keindahan dunia tersebutlah. So kesemua manusia yang dijumpai sebenarnya mengajarnya tentang apa itu erti kehidupan, mengajar dia untuk menghargai apa yang berada di depan mata, apa yang berada pada masa kini. Dan tempat-tempat eksotik dalam usahanya mencari kekayaan dunia pada ketika itu telah banyak memberikan satu pengembaraan untuk mencari harta yang tidak ternilai dan hanya dirasai oleh dirinya sendiri. Dan akhir sekali, bagi kesimpulan buku ini, apa yang saya dapat daripada buku ini adalah yang pertama sekali, sebenarnya banyak perkara banyak dikotkan, memang the whole pages, I will annotate it, memang terlampau banyak sangat. Ini adalah salah satunya buku yang saya rasa macam setiap lembaran muka surat tersebut banyak yang saya pelajari lah, memang banyak yang saya pelajari. Tak heranlah kalau Dr. Mazli Malik memang menyarankan supaya generasi masa kini cuba untuk membaca buku ahli alkimia inilah. Antaranya apabila kita lihat kepada lembaran muka surat 113, kita dapat melihat bagaimana naluri hati ataupun gerak hati itu juga boleh dianggap sebagai salah satu ilmu. Kita tak boleh tidak untuk tidak mengendahkan naluri inilah, sebab
Ini merupakan salah satu ilmu penghayatan jiwa dalam memahami kehidupan sejagat. Perkara ini bukan sesuatu yang asing, sebab kalau kita lihat kepada ilmu falsafah barat, kita boleh melihat bahawasanya naluri ataupun intuition ini dianggap sebagai satu cabang ilmu yang perlu dihargai, yang perlu untuk dipelajari oleh semua ahli falsafah tersebut. Dan bukan itu saja, melalui kehidupan seharian kita juga banyak perkara yang kita boleh pelajari. Apa yang kita pelajari di seluruh dunia ini, di sekeliling kita, kita boleh belajar tentang udara yang kita hirup, kita boleh belajar tentang matahari terbenam, kita boleh belajar sesuatu daripada apa yang berlaku dalam keliling kita. Dan antara contoh lainnya kita akan dapat lihat di muka surat 196. Ni muka surat 196. Okey, bagi saya macam ini merupakan quotes dan juga pengajaran yang pada saya memang betul memberi impak kepada diri saya sewaktu saya membacanya. So, setiap pencarian bermula dengan tuah orang yang pertama melakukannya, dan setiap pencarian berakhir dengan si pemenang yang telah diuji sehabis-habisnya. So, bagaimana kita menyedari bahawa kehidupan ini penuh dengan dugaan, dan memang tugas kita sebagai seorang manusia dan juga khalifah di bumi ini adalah untuk sentiasa bersabar dan juga untuk sentiasa menghadapi ujian, kerana setiap ujian yang diberikan kepada kita itu merupakan satu cara Tuhan untuk menjadikan kita lebih kuat. Okey, ada lagi satu. Okey, yang ni pun saya suka juga. Okey, pada muka surat 173, berehatlah dengan cukup malam ini, seolah-olah kamu sedang bersiap untuk berperang. Ingat, di mana hati kamu berada, di situlah harta kamu berada. Kamu harus mencari harta tersebut agar apa juga yang kamu pelajari selama perjalanan ini akan bermakna kepadamu. Oh my god, dan saya sangat sukalah quotes yang diberikan di dalam ini. Jadi itu saja untuk review saya. Okey, lagi sekali saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan oleh Persatuan Buku Cip Malaysia dan juga DPB Press atas pemberian naskah percuma untuk kami kalangan YouTuber baca juga mengkaji tentang setiap buku yang dipersembahkan. Dan okey, kita jumpa di episod akan datang. Terima kasih kepada penonton semua. Jangan lupa like video ini dan subscribe ruangan channel saya. Boleh juga untuk follow di page Facebook dan juga Twitter. Okey, itu saja. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.